14 melintang jalurnya, semua negeri dalam Malaysia. Hai, jalur gemilang yang amat ku cintai. Uish, apa banyak sangat ni? Ui, banyak bendera-bendera ni. Oi, ada arahan lah. Kawan-kawan, ada arahan. Sila ambil satu jalur gemilang dan letakkannya pada binaan simbolik 64 tahun Malaysia Merdeka. Jalur gemilang, okey. Kita kena letakkan dekat simbolik 64 tahun Malaysia Merdeka. Menyala lah. Weh, bestnya. Okey. Yang kedua, sila letakkan kereta pada garisan hitam. Kereta pada garisan hitam, ya. Okey. Ini garisan hitam. Letak. Wih! Bergerak sendirilah kawan-kawan. Bergerak sendirilah kawan-kawan. Wow! Betul-betul dia bergerak lah. Dia terlekat pula dekat sini. Weh, bijaknya kereta ni. Ada lagi. Kawan-kawan, ada lagi kawan-kawan. Sila tekan Swiss, cari bendera negeri di mana lampu menyala dan letakkan di peta negeri yang betul. Oh, ada Swiss. Baik. Yang menyala Sabah dan Sarawak. Nak cari bendera Sabah Sarawak mana Ini wilayah persatuan. Ni Sarawak. Okey. Ni Sabah. Kawan-kawan. Mana satu Sabah, mana satu Sarawak Okey. Yang panjang sikit Sarawak. Ini dia benderanya. Tapi kenapa Sabah dengan Sarawak aja? Negeri-negeri lain tak ada ke? Ya, Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat menonton Mahir di Didik TV KPM. Kita harapkan semua dalam keadaan yang baik-baik. Ya, Abang Fizi kat sini akan bersama-sama dengan adik-adik semua selama 1 jam. Kalau tadi kan, Abang pun rasa macam hairan dan pelik lah. Kenapa tiba-tiba ada arahan-arahan sebegini rupa? Okey, hari ini Abang busy bersama-sama dengan Cikgu Nazarul Liza. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu sihat Cikgu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cikgu boleh kenalkan diri kepada semua penonton-penonton Mahir di Didik TV KPM Cikgu. Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Okey. Saya Cikgu Nazarul Liza binti Muhammad Mokshim. Saya daripada SMK Seksyen 16 Shah Alam. Seksyen 16 Shah Alam Cikgu? Ya, betul. Saya Seksyen 14 Shah Alam Cikgu. Berjiran kita. Berjiran kita. Okey. Cikgu, tadi kan Cikgu, saya nampak banyak letak kat depan ni Cikgu. Ya, betul. Apa yang kita nak buat Cikgu hari ni Cikgu? Tadi Cikgu macam dengar Fizi tanya kenapa Sabah dan Sarawak je. Kenapa Sabah Sarawak je yang menyala Cikgu? Yang lain-lain tak menyala Cikgu? Itu simbolik je sebenarnya penubuhan Malaysia. Sabah dan Sarawak bergabung untuk membentuk Malaysia. Malaysia yang tercinta Cikgu. Betul, sempena kita memperingati Hari Malaysia. Alhamdulillah. Jadi kita sebenarnya perlulah menerapkan nilai-nilai dan semangat cintakan negara pada anak-anak murid kita. Betul Cikgu. Walaupun kita belajar RBT, tapi bahan pameran seperti ini, dengan menggunakan aplikasi yang kita belajar dalam RBT, baik, kita sambil-sambil belajar RBT, sambil-sambil kita menerapkan semangat cintakan negara. Ya, saya bersemangat bila mendengar Cikgu punya ulasan tadi. Cikgu, kita sebelum tu kita kena buat SOP Cikgu. Kita kena jaga jarak kita untuk pengetahuan semua yang sedang menonton Mahir di Didik TV KPM. Sekarang ni kita masih lagi bergelumang dengan COVID-19 ini. Jadi kita harapkan kepada semua dapat berjaga-jaga dan juga dapat sentiasa menjaga SOP dengan baik. Baik, di tangan Abang Fizi sekarang ni ada gel pembasmi kuman. Silakan guna Cikgu. Gel pembasmi kuman Cikgu, silakan.
Yang paling penting sekali, dekat luar sana jangan lupa pakai pelitup muka. Walau di mana jua adik-adik berada pada hari ini. Cikgu, hari ini apa standard pembelajaran yang kita nak belajar sepanjang 1 jam ni, cikgu? Okey, baik. Kalau kita dapat lihat Baik, cikgu. depan ni, mungkin Fizi boleh pegangkan untuk cikgu. Baik, cikgu. Jadi kita akan Fizi pegangkan. Jadi Saya pegang, kawan-kawan cikgu, boleh ya. perhatikan. Kawan-kawan boleh perhatikan. Okey, sebenarnya apa yang cikgu buat tadi, cikgu sedang menyiapkan satu pameran Baik. sempena Hari Malaysia dengan menggunakan aplikasi yang kita dah pelajari dalam tajuk dalam mata pelajaran aplikasi teknologi reka bentuk elektronik. Oh, hari ini kita akan belajar elektronik, cikgu. Ya, kita akan belajar elektronik, tetapi kenapa cikgu buat ialah supaya tadi masa Fizi membuat pameran tadi, apa yang Fizi buat, apa yang Fizi dapat, apa orang kata aktiviti tadi? Okey, tekan switch. Tekan switch. Apa yang berlaku? Lampu menyala, cikgu. Lampu menyala. Tapi tadi masa letak bendera ada switch. Letak bendera macam ada switch, cikgu. Macam ada switch, tapi takkan letak bendera tiba-tiba boleh menyala lampu. Mesti ada litar dia kan? Ya, betul. Jadi kita akan ini adalah sebagai set induksi. Baik. Untuk murid kita sebagai orang kata prasyarat lah sebelum untuk saya menguji pengetahuan terdahulu murid sebelum kita meneruskan tajuk kita pada hari ini, iaitu simulasi. Kita akan membina simulasi alita elektronik menggunakan perisian khas dan juga kita akan membuat sedikit pemasangan litar ringkas. Saya ini kali pertama, cikgu, membuat simulasi. Tak sabar-sabar rasanya Abang Fizi di studio, dan saya harapkan di luar sana yang ada dekat rumah juga tak sabar-sabar. Kejap lagi Cikgu Nazarul akan ajar kita macam mana nak buat simulasi, cikgu. Ya, betul. Terus layan Mahir di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ya, selamat kembali menonton Mahir di Didik TV KPM bersama-sama dengan Abang Fizi dan juga Cikgu Nazarul Liza. Okey, kalau tadi dah bermacam-macam aktiviti yang kita buat kat studio ni, cikgu. Sekarang ni, cikgu, saya pening cikgu. Ni apa benda, cikgu? Banyak sangat ni. Biasalah kan kita bila kita dah melawat satu-satu pameran, mestilah kena ada aktivitinya. Betul, cikgu. Maksudnya kita nak uji adakah pameran tadi memberi pengetahuan pada kita. Jadi cikgu sengaja membuat pameran ini sebagai set induksi. Okey, untuk tadi prosesnya untuk kita perlu kenal dahulu komponen, kerana selepas mengenal komponen barulah kita boleh buat aktiviti seterusnya, iaitu membuat litar simulasi. Jadi tak kenal maka tak cinta, cikgu. Ya, betul. Okey. Jadi baik, sekarang ni di sini ada kad tadi. Ada kad lagi, cikgu, ya? Fizi tak habis baca tadi. Okey. Jadi cuba baca kat situ. Saya baca yang ni, cikgu, ya? Ya. Bagaimana litar berfungsi apabila bendera diletakkan pada panel switch tekan, LED akan menyala. Bagaimana dia berfungsi, cikgu? Dalam ayat tersebut dia ada dua komponen. Baik, cikgu. Komponennya ialah switch dan LED. Bagus. Sekarang ambil perkataan switch dan LED itu. Okey. Baik. Sekarang switch kita tekan. Dia menghantar isyarat. Bila menghantar isyarat maksudnya input. Baik, saya letak kat input, cikgu, ya? Ya. Switch dan LED, cikgu. Okey, LED mengeluarkan. Mengeluarkan maksudnya dia Output. Jadi saya letak kat output, cikgu, ya? Ya, betul. Baik. Tekan switch, dia akan pergi ke mikro pengawal, mikro pengawal akan LED. memproses, LED akan menyala. Pandai, bagus. cikgu. Baik, cikgu. Seronok saya. Okey, kita ada lagi kan? Ada lagi, cikgu. Baca yang kedua. Bagaimana litar berfungsi apabila penderia inframerah
IR sensor mengesan warna yang diprogramkan dan ia akan bergerak mengikut garisan hitam. Bagaimana dia berfungsi, cikgu? Kereta tadi tu seronok tak dia bergerak sendiri? Betul, cikgu. Saya rasa dia ada penderia, cikgu. Ya, betul. Penderia itu adalah peranti input. Baik. Jadi saya letak di input, cikgu, ya? Ya, betul. Penderia. Patutnya cikgu tanya tadi. Penderia tu input ke output? Sekarang baik. yang dua tu, cuba Fizi kenal pasti. Adakah dia peranti input ataupun output? Motor dengan pembas, cikgu? Ya. Saya rasa pembas ni adalah output, cikgu. Pembas dia keluarkan apa? Dia keluarkan bunyi, cikgu. Bagus. Baik, cikgu. Saya letak di output, cikgu, Ya, ya? betul. Baik. Sekarang motor dia keluarkan motor apa? ni, motor ni dia keluarkan duit, cikgu. Dia menggerakkan. Bila dia menggerakkan akan berlaku satu tugasan di situ, betul tak? Saya rasa proses, cikgu. Tak mungkin proses mungkin sebab proses, kita yang memproses adalah mikro pengawal. Jadi bila dia membuat tugasan, jadi dia adalah Saya rasa dia output, cikgu. ya betul sekali, tepat sekali. Pandai, Fizi. Baik, saya dah kenal je dah, cikgu. Okey, jadi bila dah kenal barulah cikgu boleh buat litar simulasi. Wow, Kita bestnya. pergi ke tajuk yang kita nak belajar hari ini iaitu membina litar simulasi. Okey, di sini. Baik, cikgu. Okey. Baik. Mungkin Fizi. Baik, cikgu. Kita ada beberapa litar yang kita nak buat hari ini. Cuba Fizi ambil litar satu. Litar satu, cikgu. Ini. Okey, litar satu. Okey, Fizi pegang supaya kawan-kawan kita dekat luar sana boleh nampak. Okey, di sini, cikgu, kita ya. buat litar satu dahulu. Okey, litar satu. Jadi, litar satu ini adalah litar yang inputnya ialah apa di situ? Inputnya ialah, cuba baca. Suis tekan, cikgu. Ya, betul. Kemudian outputnya ialah Pembas. ya, betul. Jadi kita akan buat litar ini. Jadi macam okey, cikgu cikgu. cakap tadi, kita perlukan pengetahuan awal murid-murid sebelum kita boleh membuat simulasi. Jadi Baik, cikgu. murid perlu membuat lakaran gambar rajah blok kita dan juga lakaran reka bentuk litar skematik. Skematik. Baik, cikgu. Jadi litar skematik tu apa? Saya tak tahu, cikgu. Litar skematik tu kalau Fizi tengok, dia ada simbol-simbol. Yang macam ni, cikgu? Ya, simbol-simbol itu mewakili komponen-komponen. Dia adalah susunan, susun atur komponen-komponen untuk membentuk litar lengkap. Litar lengkap. Ya, betul. Oh, kita nak jadi tengok macam mana dia disambungkan. Baik, cikgu. Okey. Boleh kita teruskan? Boleh, silakan, cikgu. Okey. Jadi kita Baik. akan menggunakan satu aplikasi yang dipanggil Tinkercad. Tinkercad, cikgu. Tinkercad, ya. Mengapa Tinkercad? Okey. Kementerian Pelajaran Malaysia sudah menyediakan satu platform pembelajaran iaitu D5. Okey. Di mana murid-murid boleh sentiasa belajar. Di sekolah boleh, di rumah boleh menggunakan platform. D5 ni, cikgu. D5, ya. Baik. Jadi kita akan menggunakan aplikasi yang sedia ada di dalam D5 supaya kita boleh pastikan pembelajaran terutamanya PDPR sekarang ini dapat sampai kepada semua murid. Kerana setiap murid mempunyai akses kepada dan juga mempunyai akaun. Okey, kalau kita nak masuk ke D5 ni macam mana, cikgu? Ya, meh, apa dia laman sesawang dia, cikgu? Kita semua, saya rasa kebanyakan murid sudah mengakses kepada platform D5 ini. Baik. Hanya memerlukan ID yang diberi. Baik, cikgu. Jadi cikgu akan tunjukkan satu persatu bagaimana nak sampai kepada aplikasi yang kita nak guna hari ini. Baik, cikgu. Jadi kita setelah ada paparan D5 ini, kita akan klik log masuk. Baik. Okey. Jadi pastikan kita menggunakan ID D5 kita. Okey. Okey. Alright, boleh jadi di buat sini di rumah bersama-sama dengan kawan-kawan. Ya, jadi di sini terdapat paparan murid, guru dan sekolah. Jadi sebagai murid hari ini Fizi sebagai murid, Baik, jadi cikgu. klik pada murid, okey? Klik back tu murid, cikgu, ya? Ya, baik. Okey. Okey. Jadi pada menu murid, kita ada beberapa lah paparan di sini. Kita pilih aplikasi. Okey. Aplikasi. Aplikasi, Baik, kemudian cikgu. kita akan di bawah aplikasi lain kita ada Tinkercad. Tinkercad. kat situ lah Saya dia. ingat Tinker CAD. CAD. Tinkercad. Okey. Kemudian baik, cikgu. paparan ini akan keluar. Jadi kita akan pilih, kita nak bina simulasi litar. Litar ni bahasa Inggeris circuit. Circuit, cikgu. Circuit, okey. So kita akan klik pada circuit. Baik. Kemudian kita akan klik new circuit.
Oh, baik cikgu. Okey, baik. Mhm. Jadi seterusnya kita akan ni nama orang lain, jadi kita tukar awal-awal. Okey? Mhm. Okey. Cikgu nak tukar nama apa cikgu? Nama Fizi ke? Boleh cikgu? Okey. Kita tekan Fizi. Ada glamour Ada cikgu. ZIE. ZIE cikgu. Oh, glamour. Underscore kacak. Itu kemudian lah ya. Baik, cikgu. Itu kemudian lah. Okey. So Baik, cikgu. kita dah namakan kita punya Lita ni. Nama dia Fizi. Baik. Sekarang cikgu akan terangkan tentang beberapa paparan utama lah yang kita perlu, bahagian-bahagian utama yang kita Okey. nak buat Lita simulasi yang secara asas sangat. Oh, jadi inilah komponen-komponen yang Okey, harus kita jadi- gunakan untuk menghasilkan sebuah Lita cikgu Jadi ya. kita perlu lihat di sini di Baik. bawah komponen ini kita perlu memilih komponen-komponen. Baik. Jadi di sini sebelum kita memilih komponen, kita perlu ada mikro pengawal. Jadi Baik. kita memilih mikro pengawal, kita klik and drag. Klik dan drag bawa ke tengah, ke ruang. Tekan dan tarik. Ya, tekan dan tarik. Seret. Baik, Kalau cikgu. bahasa tu seret. Seret cikgu. Okey, kemudian yang kedua kita ada breadboard. Oh. Okey, breadboard. Breadboard ni apa benda cikgu? Satu pertanyaan yang bagus. Breadboard ni berfungsi untuk kita komponen-komponen elektronik ni dikecil. Betul cikgu. Jadi kalau kita nak pasangkan dia macam tu, pegang kat tangan je, dia Susah, susah cikgu. kan. Jadi kita perlukan breadboard untuk kita menyusun. Oh, menyusun Mudah untuk kita komponen-komponen tadi. melihat susunan atur dia. Jadi sebelum kita sebab Lita elektronik ni dia perlukan pematerian untuk dia boleh kita boleh gunakan dia untuk kegunaan fungsi-fungsi mengikut fungsi-fungsinya. Jadi pematerian tu dalam bahasa orang putihnya apa cikgu? Shoulder cikgu ya? solder ya. Saya betul lah tu. Shoulder kan? Ya, betul. Okey. Baik cikgu, terusnya cikgu. Jadi seterusnya kita akan membina Lita yang pertama. Baik. Okey, so berpandukan pada Gambar rajah ni. gambar rajah itu ya. Okey. Berpandukan daripada sini. Okey, kita Lita yang pertama kat situ kita ada pembas, betul tak? Pembas cikgu. Okey. Pembas di sini kita macam tadi Okey. klik dan seret ni kat sini. Oh, lambang macam Okey. speaker ni cikgu ya. Dekat sini kita beri nama dia. Kita beri nama dia Pembas. pembas. Okey, Baik. kita beri nama dia pembas. Kemudian okey. Sebelum itu cikgu tersilap. Baik, cikgu. Tersilap langkah. Baik, Kerana kita cikgu. kena bina Lita input dahulu. Ya, input. Takkan Baik. tak ada input terus output. Terus Nak output. berfungsi kita tak tahu. Okey. Baik, Okey, cikgu. Cikgu, kalau kita salah, kita klik kat situ dan kita buang dekat kotak delete di sini. Oh, senang saja. Senang je. Senang diguna pakai. Ya, betul. Tinkercad ni. Okey, jadi sekarang kita pilih. Apa tadi tu dekat situ? Switch tekan Switch cikgu input dia. tekan. Jadi kita cari push button di sini. Oh, Okey. itulah bentuk switch tekannya. Switch tekan kita perlu gunakan bersama dengan perintang. Okey? Baik. Jadi perintang ni macam tadi cikgu dah tunjukkan nama dia, kemudian kita boleh memilih nilai-nilai perintang mengikut reka bentuk lakaran reka bentuk skematik kita tadi ya. Baik. Okey, jadi cikgu tunjukkan kat sini macam mana nak susun je. Okey? Okey, masukkan pembas. Kita letakkan Boleh perhatikan. bukan pembas. Itu. Switch. Oh, switch. Tekan. Switch tekan. Oh, okey. Jadi ni perintang. Aha. Okey, perintang ni dia ada banyak nilai. Okey, cikgu. Bergantung kepada aktiviti dan juga peranti-peranti yang kita nak gunakan. Baik, Okey? cikgu. Jadi di sini perintang ni kita boleh sebenarnya semua komponen ini kalau kita nak ubah kedudukan dia, orientation dia, kita boleh ubah dengan menggunakan butang di sini. Oh, dia yang tepi sekali Yang cikgu. tepi sekali tu, rotate. Okey. Okey? So Baik. kita boleh rotate dia. Dan kita akan bawa dia ke terminal. Switch tekan ini kita ada terminal 1A, terminal 2A. Baik, Okey? cikgu. Jadi kita bawa perintang kita pada switch pada terminal 2A. Baik, Okey, cikgu. kemudian cuba tengok kat situ, kita perlu menyambungkan Kita perlu menyambungkan di sini kita ada wire. Okey, warna wire kita pilih. Kalau kat sini untuk memudahkan Fizi faham, cikgu akan gunakan wire yang warna hitam. tertentulah. Okey. Okey, merah untuk ke arah positif, hitam ke arah negatif. Baik, cikgu. Jadi kita klik pada merah. Cikgu nak bawa point ini ke terminal positif. Oh, Okey. di bawah sekali cikgu ya. Kemudian kita tukar hitam. Sekarang kita akan pasang pada hujung kaki perintang. Di sebelahnya cikgu. Cikgu dah tertukar warna dia. Tak apa, kita klik balik. Baik.
Okey, kita klik dia semula. Macam ni lah kan. Okey. Tukar kepada merah balik ya. Okey cikgu. Okey, kemudian kita akan letak pada sini. Di hujung je cikgu ya. Di hujung kaki perintah, kita akan letakkan wire ke terminal negatif. Saya kadang-kadang confuse cikgu. Saya kadang-kadang keliru lah Ya. antara anode dan katot cikgu. Okey. Apa tu cikgu? Anode adalah positif, Baik. cathode adalah negatif. Okey. Oh, okey, Baik, baik, saya teruskan ya. Baik cikgu. Okey, sekarang kita pilih wire berwarna lain untuk kita memasang sambungan daripada switch tekan kepada pin, kaki pin pada mikro pengawal seperti yang kita dah Lakarkan. Lakarkan, Dalam okey. bentuk litar skematik. Kaki nombor berapa tu tadi? Dia sambungkan. Mana cikgu? Okey, yang ini. Kaki yang ini, kaki nombor berapa? Kaki nombor mana cikgu? Ni. Kaki nombor 11 kaki cikgu. di situ. Okey, kat sini. Dekat nombor mana? 11. Betul. Fizi tanya di mana? Okey, di sini. Kita Baik. ada kaki nombor 11. 11. Okey. Baik. Oh, ini menentukan kaki dia cikgu ya? Ya. Baik. Okey, so kita klik dekat situ. Okey, sekali lagi. Baik, boleh perhatikan Okey. dengan tekun kawan-kawan bagaimana Cikgu Nazarul membuat Okey, kaki nombor litar pada hari ini. 11. Nombor 11, cikgu. Alright. Baik. Kemudian kita nak litar, dah siap kita punya litar input. Sekarang kita nak buat litar output pula. Baik, Jadi cikgu. outputnya ialah pembas. Oh, daripada mikro pengawal ke output cikgu, ke Ya. pembas. Kemudian kita ada pembas. Pembas ini ada kaki positif dan kaki negatif. Jadi kaki positif, kaki negatif kita sambungkan ke terminal negatif. Baik, tarik je saja ke bawah. Tarik saja ke bawah. Yang ini kemahiran ini murid sepatutnya dah belajar dalam kelas yang sebelumnya. Okey? Baik cikgu. Kemudian Saya yang kita kali akan pertama belajar ni cikgu. kita akan tarik Baik. kaki yang warna lain pula untuk kaki terminal positif. Okey? Baik. Okey. Ya. Tarik saja. Tak apa, nanti kemudian kita boleh kemaskan ke kaki nombor 2. Dua cikgu. Okey. Jadi kita dah ada ni, litar kita tak ada kuasa, kita tak boleh nak sambungkan dia. Jadi tak boleh nak berfungsi. Jadi Betul, cikgu. kita akan ambil Kuasa cikgu. kuasa 5 voltan, bekalan kuasa ya, Pergi ke 5V tu ke cikgu ya. terminal positif, ke Baik. 5V pada papan mikro pengawal. Kemudian pada tadi kita sepatutnya guna warna merah lah sebab dia positif kan. Kita gunakan warna merah. Okay, kemudian kita tukar warna hitam terminal negatif untuk ke ground. Oh, GND cikgu. GND tu bermaksud ground. ground. Jadi semua kaki positif kita akan hantarkan ke ground. Okey, supaya kita nak menutup litar tu lah. Baik cikgu. Baik, sekarang litar kita dah lengkap. Tapi litar tidak akan berfungsi sekiranya kita tidak meletakkan pengatur, kita tidak memasukkan pengatur caraan. Okey, kita tak beri dia arahan apa dia nak berfungsi. Jadi kita perlu meletakkan kod. Jadi cikgu akan Ada kod cikgu ya? Ada kod, mesti ada coding. Okey. Baik. Jadi kita menggunakan blok kaedah menulis pengatur caraan menggunakan blok. Baik. Okey, cikgu akan tunjuk. Ya. Ini kena Okey. beri perhatian, Beri perhatian yang cikgu secukupnya. akan buat. Okey. Kawan-kawan di rumah, perhatikan bagaimana Cikgu Nazarul Okey, kita klik variable nilai Swiss, membuat kemudian coding. kita bawa set ni. Kemudian kita akan apa yang arahan untuk input, dia membaca read digital pin. Oh, okey. Read digital pin tadi input dia, pin dia ialah nombor 11. Okey. Kemudian kita akan buat litar output pula. Apa yang kerja yang dia kena buat? Kita pilih pergi pada control. Baik. Kita klik pada if. Okey. Kemudian outputnya ialah kita pergi kepada match dulu. Baik. Jauh kita bawa ke sini. Okey. Yang ini kita setkan kepada nilai Swiss. Baik, cikgu. Okey, kemudian yang ini sama dengan, kemudian yang ini kita ambil sebagai high, on, kita on dia. On cikgu ya? Oh, on untuk buka je. Okey, untuk buka dia. Jadi maksudnya di sini sekiranya switch ditekan akan on lah. Baik, cikgu. Jadi kemudian kita buat output. Oh, kena ada semua ya kode-kodenya cikgu. Okey, last kita kena buat output dia.
Okey, nanti kita nak tengok litar kita berfungsi, okey? Kita set pin nombor 2 kepada Baik. high. Kemudian kita beri dia sela masa supaya dia boleh berfungsi berdetik. Okey, so dia boleh maksudnya dia boleh Mengikut bergetar arahan. lah, bergetar. Baik. Kemudian kita ambil satu lagi output. Bila dah on mestilah kena off. Okey. Aha. Jadi kita set pada low dan Baik. kita tengok simulasi kita. Oh, cikgu belum. Sekejap. Cikgu belum tukar ni kaki ni. Okey. Oh. Sekarang kita tutup coding, kita start simulasi. Adakah ia berjaya atau tidak? Adakah berjaya litar kita? Boleh Kita klik perhatikan. pada switch tekan. Okey. Okey, nampak tak? Oh, ada berfungsi, bergetar cikgu. di situ. Tapi kita tak dengar bunyi lah sebab kita tidak memberi nilai untuk bunyi di situ. Okey. Ini hanyalah Jadi maksudnya litar kita berjaya tak? berjaya, cikgu. Berjaya. Jadi, Alhamdulillah. lepas ni kita akan buat pemasangan pula. Baik. Kalau pemasangan kejap lagi saya nak cuba, boleh tak, cikgu? Boleh. Baik, kejap lagi kita akan berehat seketika. Terus layan Mahir di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ya, terima kasih kepada semua yang sedang menonton Mahir di Didik TV KPM. Cikgu Nazarul dan Abang Fizi kat sini. Kalau tadi kita dah belajar tentang litar dan sekarang ni cikgu, apa yang harus kita lakukan, cikgu? Baik. Sebenarnya tadi cikgu dah buat satu litar. Jadi litar murid sepatutnya boleh mencuba juga untuk membuat litar yang sama menggunakan reka bentuk yang sama tetapi menggunakan komponen yang berbeza. Seperti yang cikgu ada ni. Okey. Di sini cikgu menggunakan reka bentuk litar yang sama. Apa yang cikgu tukar hanyalah di sini LED. LED. Cikgu tukar pembas tadi kepada LED, cikgu. LED. Reka bentuk yang sama, kita gunakan coding yang sama. Okey, pengaturan yang sama juga. Baik, cikgu. Okey. Jadi kita boleh cuba dengan menggunakan LED. Okey. Kita juga boleh cuba dengan menggunakan motor. Oh. Okey, kita cuba dengan menggunakan motor. Okey. So jadi seterusnya kita boleh menukar. Tadi yang kita tukar ialah inputnya. Outputnya. Sekarang input pun kita boleh tukar juga. Tadi daripada switch tekan, sekarang kita tukar kepada LDR. LDR. Apa LDR? LDR adalah perintah peka cahaya. Oh. Jadi maksudnya bila ada cahaya, dia akan berfungsi. Ada cahaya, lampu akan mati. Aha. Bila gelap, lampu akan menyala sendiri. Oh, begitu. Yang diguna pakai dekat parking-parking kat rumah Ya, tu, cikgu, betul. ya? Okey. Jadi sekarang lepas ni bila balik ke rumah nanti, kita tengok persekitaran kita dan kita kaitkan dengan apa yang kita belajar pada hari ini. Baik, cikgu. Okey. Jadi kita nak teruskan. Baik, cikgu. Okey. Jadi sekarang ni kita nak buat satu litar yang kita akan buat penyambungannya juga. Okey. Dengan menambah satu lagi komponen di situ. Kita akan tambah satu lagi komponen di situ. Komponen apa tu kita akan tambah? Saya nampak macam LED, cikgu. Kita Betul ke, akan cikgu? tambah LED. Okey. Ni dah LED. Kita akan tambah LED kat sini, kawan-kawan. Jadi cikgu. Okey, boleh cikgu teruskan? Silakan, cikgu. Baik. So, cikgu akan ubah suai sedikitlah daripada gambar rajah yang Fizi tunjukkan tadi tu. Sebabkan kita terus sambung daripada litar yang kita dah bina tadi. Kita nak tambah satu saja lagi peranti iaitu LED. Jadi sama juga dia punya kaedahnya. Okey, kita memilih daripada ruang komponen ni, kita pilih Tekan LED. Dan kita pilih perintang kerana LED perlukan perintang. Betul, Kalau cikgu. kita tak ada perintang, LED akan mudah terbakar. Jadi LED perlu digunakan bersama dengan perintang. Okey. Jadi penggunaan LED, okey. LED juga terdapat dua kaki iaitu negatif dan
positif. Okey, ada anode, ada Katot. Okey. Tadi apa? Katot apa? Katot adalah negatif, cikgu. Bagus. Okey, anode adalah positif. Positif. Jadi kenapa kita perlu memastikan kita memasang pada komponen, kita perlu memasang komponen mengikut kekutubannya. Yang betul. Agar tidak berlaku litar pintas, cikgu. Betul ke, cikgu? Bukan saja litar pintas tapi bukan litar pintas, maksudnya kita bila salah kekutuban, maksudnya arah aliran arus itu sudah salah. Jadi dia tak dapat berfungsi lah. Dengan Arus baik. tidak dapat berfungsi Dengan mengikut betul. arah yang betul. Baik, cikgu. Okey, jadi kita perlu memasang peranti atau komponen dengan mengikut kekutuban yang betul. Okey. Jadi jom kita buat simulasi. Baik, cikgu. Fizi nak cuba ke? Saya nak cuba, cikgu. Okey. Boleh ke, cikgu? Boleh. Aha. Okey. Boleh saya cuba, cikgu? Bismillahirrahmanirrahim. Tunjuk ajarku, cikgu. Okey, cikgu. Silakan. Boleh ke? Aha. Klik dulu. Macam mana ni? Sekejap. Aha. Kita Kejap. patah balik ya. Maafkan saya. Kita patah balik kepada kat mana cikgu tadi? Sini, cikgu. Oh ni muka cikgu ni. Okey. Okey, cikgu. Saya kena memasukkan Okey, jap cikgu ke depan sikit. baik, cikgu. boleh. Barulah selesa, baru saya Okey. nampak, cikgu. Baik, cikgu. Baik, Saya akan Fizi masukkan. boleh lihat pada gambar rajah tadi sebagai panduan. Okey? Okey, saya kena tengok gambar rajah ni. Saya pegang pula kali ni. Tadi Fizi pegang, okey. sekarang cikgu pegang. Ini kali pertama saya buat. Saya terpaksa untuk pusing dulu, cikgu, ya, arah. Tak apa. Klik luar. Okey. Okey. Bawa dia ke tepi sikit. Macam ni, cikgu. Gitu baru nampak. Baik, jadi saya pusing. Jadi saya kena seretkan, cikgu, ya? Kita seret LED dulu. LED dulu. Ha. Baik, LED. Klik pada LED. LED pun kena bawa dulu ke tepi. Okey, terus masukkan ke dalam breadboard. Buat nombor. Tak kisah nombor berapa tu tak apa. Kita letak di loop sebelah buzzer kat luar tu pun tak apa. Sini, cikgu. Boleh. Sini boleh? Boleh, kat situ pun boleh. Asal baik, ada cikgu. ruang untuk kita pasang tu. Okey, seterusnya. Seterusnya saya masukkan perintang Ya. betul-betul dekat bawahnya, cikgu. Di kaki positif ke negatif di situ? Perintang mesti pada kaki positif. Kerana arah arus adalah dari anode ke katot. Adakah ini betul, cikgu? Betul. Baik. Seterusnya? Seterusnya apa, cikgu? Seterusnya kita pasang letak wire lah. Kita buat wire. Wire mana tekan, cikgu? Sini, cikgu. Pada bulat Warna kita hitam, pilih cikgu. warna hitam untuk kaki katot. Saya tekan di sini. Bawa ke terminal katot. Terminal katot, cikgu, ya? Terminal katot negatif. Terminal negatif. Okey. Okey. Di sini, cikgu, ya? Terminal negatif. Sini, cikgu. Ya, betul. Ya. Okey. Okey. Klik sekali lagi. Okey lagi, cikgu. Okey, pilih pula warna. Saya nak Warna pilih warna hijau. hijau, cikgu, ya? Hijau, kawan-kawan. Ini kali pertama kita nak saya mencuba. sambungkan kaki LED, kaki positif LED ke kaki pin pada mikro pengawal. Okey, dia terus ke nombor 2, cikgu, ya? Nombor 4. Nombor Kali ni 4. kita tukar sikit. Kita bawa dia ke nombor 4 sebab nombor 2 tadi buzzer dah duduk situ. Sengit sikit, cikgu. Tak apa, cikgu. Klik sampai dia okey. Tak apa, sengit-sengit tu kita boleh kemaskan kemudian. Okey. Sekarang kita kena masukkan coding. Boleh cikgu ambil semula? Boleh, cikgu. Sebab coding pengatur caraan ini, okey, kita akan belajar pada tajuk yang seterusnya secara lebih mendalam. Baik, cikgu. Okey, jadi cikgu sambungkan saja coding tadi. Baik. Okey. Coding dia. Baik. Coding ni memang penting, cikgu, ya? Kalau tak ada pengatur caraan, kita seolah-olah tidak diberi arahan macam mana kita nak buat kerja. Betul. Gitu. Okey, jadi peranti-peranti ini juga perlu diberi arahan bagaimana dia nak berfungsi. Baik. Mengikut tujuan litar itu dibina. Baik. Okey. Saya faham, cikgu. Jadi kita seterusnya kita tadi tambah, kita tambah satu komponen. Baik. Jadi kita tambah saja satu lagi output. Kita klik pada output. Tambah satu lagi output, kita drag bawa ke situ. Seretkan saja, cikgu. Sebab reka bentuknya sama, kita cuma tambah sahaja. Baik, cikgu. Okey, jadi kita letak pada ruang yang sama. Kita pergi tadi, Fizi letak pada kaki Kaki 4, cikgu. 4. Baik. Okey. Macam cikgu kata, dah tutup mesti kena. Buka. Salah, dah buka Mesti kena tutup. Dah on, kenalah off. Baik, cikgu. Okey.
Kalau dia on je terus, apa jadi? Masalah tu cikgu. Kalau kita pasang lampu tanpa mengikut fungsinya, jadi dia akan berlaku pembaziran. Okey. Pembaziran amalan syaitan. Okey, Baik, cikgu. seterusnya kita terus ke sini dan kita setkan sebagai low. Sekarang kita nak tengok litar kita berfungsi ke tak. Tak sabar-sabar ni. Okey, Fizi yang buat ni. Kalau Baik. salah, kita kena betulkan. Tak ada Sama-sama kita masalah. perhatikan adakah litar yang Abang Fizi buat Apa kata berfungsi ke Fizi tidak? yang test? Saya nak tekan kat mana cikgu? Tekan pada switch tekan kerana dia input. Oh, switch tekan di sini cikgu Switch ya. tekan. Okey. Baik, dia sama-sama adalah perhatikan input. adakah litar ini berfungsi. Ya. Apa itu yang dia. berlaku dekat situ Fizi? Syabas Fizi, syabas Fizi. Tahniah Fizi. Ya. Kerana Fizi sudah memasang komponen mengikut kekutuban yang betul. Baik, cikgu. Okey, jadi cuba Fizi tekan lagi sekali supaya kawan-kawan kita dapat lihat semula. Boleh tekan lama perhatikan. sikit supaya kawan-kawan nampak. Nampak Okey, tak? dia bergetar dan lampu menyala. Okey. Tahniah. Terima kasih cikgu. Jadi Baik. kita sudah melakukan simulasi litar ringkas di Baik, situ, cikgu. okey? Dan bila kita dah buat simulasi, kita dah nampak litar itu berfungsi. Kita dah tahu susun aturnya, macam mana kita nak sambung. Kita pasanglah. Kita buat pasang, cikgu. penyambungan litar. Baik cikgu. Okey, boleh. Dekat depan saya ni macam ada hadiah ya cikgu. Ya, kita letakkan litar ini dekat sana dulu. Baik cikgu. Depan kita letak litar 5 supaya rakan-rakan kat luar boleh sama-sama nampak. Kita boleh letak dekat easel kita. Baik cikgu. Boleh perhatikan. Alright. Baik. Jadi, kita buka kotak kita. Kita buka sama-sama. Cikgu, Dalam macam-macam ni benda kita ada cikgu. banyak komponen. Kita ada komponen-komponen. Jadi kawan-kawan tak nampak, tak apa kita tunjukkan di sini. Dekat Ya. situ kawan-kawan tak nampak, kita tunjukkan di sini. Okey? Right. Jadi cuba kita tengok dekat sini, cikgu ada bekalkan gambar rajah ni. Oh, yang sama cikgu ya. Gambar rajah yang sama, kawan-kawan boleh lihat pada gambar rajah yang cikgu tunjukkan tadi. Jadi kita sebelum membuat pemasangan, Baik. kita perlu pastikan semua komponen-komponen kita cukup dahulu. Baik, cikgu. Maksudnya kita nak mengurangkan risiko kemalangan ataupun membuang masa. Jadi kita perlu merancang dahulu sebelum kita melakukan aktiviti pemasangan komponen. Baik cikgu. Okey? Kita mampu merancang tapi Tuhan yang menentukan cikgu. Maksudnya itu nanti kita dah siap pasang, mungkin dah siap pasang tapi belum tentu dia dapat berfungsi. Baik, Kena cikgu. sangat dah tu. Tapi tak apa sebab setiap yang bermasalah mesti ada penyelesaiannya, betul Benar, tak? cikgu. Benar, cikgu. Okey. Jadi mari kita Baik. tengok. Cuba Fizi semak dalam kotak ni cukup tak? Saya rasa okey. Papan Okey. litar mikro pengawal saya ada. Okey. Okey, inilah papan litar mikro pengawal. Okey. Jadi Baik, yang seterusnya okey. breadboard. Kita ada breadboard. Oh, yang ni tadi cikgu. Inilah Yang dia. kita sambung-sambung Tadi tadi. kita nampak dalam gambar simulasi. Sekarang kita tengok sebenar fizikal dia. Okey. Baik cikgu. Okey, yang seterusnya switch Biasanya tekan. Kita ada switch tekan. Switch tekan switch tekan. Angkat semua ni. Mana switch tekan cikgu? Kalau nak tunjuk si kecil, kecil sangat. Jadi kita bergantung pada rajah ini supaya rakan-rakan kita boleh sama-sama tengok. Jadi, Baik, inilah switch tekan. okey, Kita cikgu boleh rasa dah cukup semua. Baik cikgu. Kita cukup? boleh mula memasang. Baik cikgu. Okey. Jadi jom kita mula memasang sambil-sambil Fizi boleh rujuk pada rajah yang cikgu litar yang kita dah buat tadi dalam aktiviti simulasi Baik, tadi. cikgu. So kita nak copy itu kepada pemasangan sebenar. Okey, saya akan cuba tengok betul-betul. Baik cikgu. Mula-mula kita ada papan mikro pengawal. Papan mikro pengawal ini kita ada power. Kalau Fizi tengok dekat situ kita ada power. Kemudian kita ada analog. Kemudian kita ada digital. Oh, ada tulis cikgu. Ada tulis dekat situ. Jadi mudah untuk murid-murid memasang litar. Baik cikgu. Jadi kita mula-mula kita ambil ini Okey, papan mikro litar mikro pengawal. pengawal. Dan kita ambil breadboard kita. Baik. Okey, cuba Fizi ambil yang pertama, kita pasang dahulu kita punya switch tekan. Switch tekan Oh, di Okey. sini cikgu. Switch tekan kita. Switch tekan. Okey. bunyi kan, tekan? Nak mudahkan kerja Fizi, Baik. cikgu dah tandakan siap-siap dah. Lah, ilah senang cikgu. Kaki-kaki tu supaya pembelajaran kita dapat berlangsung dengan lancar lah. Baik, cikgu. Hari ni je cikgu bantu. Lepas ni Fizi kena belajar membaca sendiri pada litar simulasi. cikgu. Okey? Okey. Jadi kita sambungkan. Sambungkan aja cikgu. Sambungkan je ikut poin yang cikgu dah bagi tu. Okey? Baik cikgu.
Masukkan cikgu ya. Ya, betul. Ke dalam lubangnya. Okey, saya dah masukkan. Kemudian Kemudian kita cikgu, ambil perintang. perintang. Kita ambil satu perintang. Okey, ini adalah perintang ya. Yang Baik. color-color macam Perintang color ni cikgu. kecil halus, betul tak? Betul cikgu. Jadi awak nampak Fizi nampak tak cikgu bekalkan Aha. pelayar muncung tirus di sini. Okey, pelayar muncung tirus ini kita perlu Baik. untuk membengkokkan kaki komponen. Kenapa kena pakai alat yang betul? Sebab dia kalau Fizi tengok fizikalnya tajam. Betul cikgu. Jadi kalau kita guna tangan dia akan Bahaya. membahayakan. Jadi Boleh kita melekukan menggunakan tangan kita. Melukakan. Baik, kita cikgu. akan menggunakan pelayar muncung tirus untuk membengkokkan kaki komponen. Okey. Bengkokkan je cikgu ya. Okey, saya Betul. bengkokkan. Kemudian kita pasangkan. Tak apa, pasang ikut tu. Okey, kita pasangkan ikut litar yang rujuk tu. Baik, seterusnya Baik cikgu. Seterusnya kita ambil wayar pelompat ini. Wayar Jumper pelompat. ni. Oh. Okey. So, kita sambungkanlah ikut litar tadi. Oh, okey cikgu. Cuba Baik, Fizi cikgu. sambungkan ikut litar, cikgu pun buat cikgu punya. Okey cikgu. Okey. Kita lumba cikgu sampai siap okey, dulu jom. Okey. Cikgu dah mula dah, Fizi lambat. Alamak. Okey. Pastikan kekutubannya betul ya. Positif kepada positif, Baik. negatif kepada Negatif. negatif. Okey. Okey. Mana saya punya pembas cikgu? Adakah ini pembas Ya, saya? betul. Tu pembas. Kecil. Oh. Kita guna yang kecil hari ni. Baik cikgu. Okey. Okey. Kita kena gabungkan breadboard kita dengan mikro pengawal. Kerana kita nak... Weh, cikgu dah siap cikgu. Tak apa. Lajunya. Fizi punya style, pasang dulu semua komponen, kemudian baru pasang wayar. Ya, cikgu. Boleh, tak ada masalah. Pernah kerja Yang kilang penting kan? apa? Baik, Yang cikgu. penting apa? Yang penting hidup cikgu. Hidup, macam mana boleh hidup? Kekutubannya? Kena betul. Benar betul. Okey, Ya. teruskan. Baik cikgu, saya cuba cikgu ya. Silakan. Baik. Nasib baik cikgu dah sediakan. Senang sikit kan? Senang sikit, Tapi cikgu. lepas ni buat sendiri ya. Boleh cikgu. Sebagai apa orang kata pengukuhan. Okey, bila kita buat berulang-ulang, insya-Allah lama-lama kita akan faham. Ya, sikit-sikit lama-lama jadi bukit cikgu. Okey. Baik, lepas tu saya akan masukkan LED cikgu ya. Ya. Okey, LED. Weh, diam kita cikgu ya. Baik. Kadang-kadang memang kita memerlukan suasana begini supaya kita fokus pada pemasangan. Sebab kalau kita bersembang, ada kalanya akan menyebabkan kita melakukan kesilapan dalam memasang litar. Betul, cikgu. Kesilapan memasang litar, kalau yang ini, litarnya kecil sahaja. Betul. Nilai voltan yang dibekalkan juga kecil. Jadi, bayangkan kalau kita membuat litar yang nilai voltannya tinggi. Berlaku kesilapan dalam pemasangan litar, apa yang berlaku? Akan berlaku kemalangan atau mengakibatkan kecederaan. Okey? Boleh? Boleh cikgu. Okey. Yang ini pergi ke nombor 4. Ya. Okey. Belum, kita tak sambungkan Belum lagi lagi, cikgu, kepada ya? Baik. punca kuasanya. Cikgu dah siap cikgu. Belum. Cepatnya. Saya nak tengok Fizi. Tak Okey. apa, biar lambat asal Selamat, cikgu. Okey. Nombor 2. Baik. Alright. Okey cikgu, yang seterusnya cikgu. Okey. Cikgu, Ya, saya. kita rehat dulu cikgu, boleh tak cikgu? Boleh, memang kita perlukan masa untuk menyiapkan litar kita dan kita Kami rehat akan dulu. siapkan Okey. litar ini. Kita Ya. rehat seketika, kita kembali selepas ini. Okey. Didik TV KPM.
KPM. Ya, kembali menonton Mahir di Didik TV KPM bersama saya Fizi dan juga Cikgu Nazarul. Cikgu, nampak gaya tengah pegang sesuatu tu cikgu? Kan dah belajar kenalah diuji. Kena uji Betul, cikgu. kena ada pengujian, okey, kena ada penilaian. Maksudnya untuk menguji kita faham ke tidak apa yang kita dah belajar pada hari ini. Baik cikgu. Kita nak buat kuis lah tapi tadi kan Fizi dah sambung tu, kemudian kita akan bina satu orang panggil gadget ringkas lah. Dia lepas gadget hari ni? ringkas. Itulah dia jadinya gadget ringkas kita. Dah jadi. Cikgu bagi contoh saja gadget ringkas yang kita boleh bina daripada data yang kita sambungkan tadi. Baik cikgu. Okey, jadi kita nak buat kuis. Tapi kuis seorang-seorang tak seronok lah. Tak apa cikgu. Saya bawa kawan saya cikgu. Okey. Merangkap jiran saya. Siapa tu? Sen! Nampak tak? Sebenarnya dekat sini. Tiba-tiba kau keluar. Tiba ada. Dengar je. Ada kuis. Terus. Ini seronok. Super kuis ni. Alang-alang Mohsin dah ada, saya kena hilang cikgu. Jangan hilang. Okey, cikgu. Okey, nak cari pengganti susah. Okey, mari kita jawab kuis untuk menguji kita punya pemahaman pada pembelajaran kita tadi. Okey? Baik. Jadi Dekat depan kita ni ada dekat mesin pembas. Boleh. Boleh cuba? Weh, kenapa kau lagi kuat? Special. Okey. Istimewa. Okey, kelas boleh kita mula? Boleh. Okey. Silakan cikgu. Jadi kita nak syarat-syarat dia ialah soalan ini jawapan dia betul atau salah je. Baik. Betul Okey. atau salah saja. Okey. Baik cikgu. Jadi cikgu akan bacakan soalan yang pertama. Baik cikgu. Okey. Ni kira siapa cepat, dialah dapat markah. Cepat Okey. dan betul. Baik. Okey. Jadi soalan yang pertama. Perintang peka cahaya merupakan peranti input analog. Betul atau salah? Siapa dulu tadi? Saya dulu cikgu. Okey. Betul atau salah? Salah cikgu. Salah. Mari kita tengok jawapannya. Betul ke salah? Betul. Ya, memang salah. Okey, jadi Baik. perintang peka cahaya adalah peranti input analog. Baik, Betul cikgu. lah. Okey, soalan yang kedua. Baik cikgu. Kita kena laju ni. Dah laju ni. Laju sikit. saya tekan dulu, cikgu. Tekan dulu tolak markah. Alamak, tolak Okey. markah pula. Kita tengok yang kedua. Lukisan skematik menunjukkan penyambungan komponen elektronik dalam bentuk simbol. Belum lagi. Bentuk berikut adalah simbol bagi komponen pembas. Betul atau salah? Siapa tu? Saya dulu, cikgu. Saya nampak warna hijau yang menyala dulu. Kau tak nampak untuk bentuk apa? Betul atau salah? Jawapannya salah cikgu. Salah. Jadi kita tengok jawapan dia ya. Salahnya satu markah untuk Syabas Mohsin. satu markah untuk Baik. Mohsin. Alhamdulillah. Baik cikgu. Jadi seterusnya, okey. Jadi ini sebenarnya simbol untuk apa? Simbol apa cikgu? Saya pun tak nampak juga simbol apa. Oh, sorry. Simbol untuk LED. LED. Faham. Baik cikgu. Seterusnya, soalan yang seterusnya. Baik. Semasa memasang komponen LED, Belum. Sabar. Baik cikgu, baik cikgu. kali ketiga cikgu tolak markah ya. Perintang perlu dipasang secara selari pada kaki anode positif. Betul atau salah? And not positif. Betul cikgu? Betul. Kita tengoklah dulu jawapan dia. Betul. Itu dah, Okey, itu dah, satu itu markah dia. juga untuk sama, Fizi. cikgu. Satu sama cikgu. Satu sama. Baik. Ada lagi? Ada. Siapa Silakan. menang Nak ni kena teruskan belanja ke? cikgu makan ni. Baik. Okey. Kita teruskan. Okey, soalan seterusnya. Okey. Pembas merupakan peranti elektronik yang digunakan untuk mengeluarkan isyarat cahaya. Betul atau salah? Silakan. Hijau-hijau. Cikgu nampak hijau. Tekan sangat kan? Betul atau salah? Jawapannya salah cikgu. Salah. Jadi nak tanya kenapa jawab salah? Sebab pembas tak keluarkan cahaya cikgu. Dia keluarkan apa? Dia keluarkan bunyi cikgu. Oh, nampak. Mari kita tengok betul tak jawapan kawan kamu? Kawan kamu. Abang Mohsin. Okey, salah. Jadi betul lah. Betul, tu. betul. Satu markah untuk Dua cikgu. Tadi Dua saya dah markah. betul. Okey, dua markah. Ini Soalan bermakna yang Mohsin dah terakhir. menang. Yeay! soalan. Kita dah pergi ke soalan yang terakhir. Baik, silakan cikgu. Sama ada seri atau kita akan dapat pemenangnya. Baik, Okey. siapa yang menang akan belanja cikgu makan. Baik. Okey. Suis tekan tutup merupakan salah satu peranti input. Betul cikgu. Saya nak Macam mana jawab. tahu betul?
Cikgu Ya. belum sebut. Input, analog atau digital soalannya. Alamak. Tak apalah, kira batal lah soalan ni. Batal cikgu. batal. Sebab dah bagi jawapan. Okey. Kita pergi ke soalan yang seterusnya. Baik, Salah satu faktor Lita gagal berfungsi ialah kerana kesilapan menyambung ke kutuban komponen. Betul atau salah? Tekan. Salah Betul? cikgu. Salah. Okey, kita tengok jawapannya. Jawapannya betul. Kenapa fizi? Sebab tadi kita dah belajar fizi. Betul. Kenapa kita perlu menyambung komponen pada mengikut kekutuban yang betul? Kalau tidak, lita kita tidak akan berfungsi dengan betul, cikgu. Ya, betul. Kalau tidak, lita kita tidak akan berfungsi. Baik. Jadi, hari ini kita dah belajar tentang, pada awal tadi kita dah mengenal pasti komponen. Kemudian kita merujuk kepada pengetahuan awal murid untuk membina gambar rajah blok. Kemudian kita membuat lakaran lita skematik. Baik. Sebelum kita pergi beralih kepada aktiviti kita membuat simulasi tadi. Dengan menggunakan perisian khas, iaitu perisian yang kita gunakan hari ini ialah Tinkercad. Baik. Jadi seronok tak aktiviti hari ni? Seronok, cikgu. Jadi Saya tiba-tiba dekat sini pun saya rasa seronok cikgu. Sebab tu saya tak dapat jawab tu sebab saya tak ada dalam kelas cikgu. Sin, Tak kejap lagi kau apa. ada apa, Sin? Kau ada apa, Sin? Kejap lagi. Teruskan setia bersama Mahir Didik TV KPM. Sebab sebentar lagi kita ada mata pelajaran pendidikan seni visual. Kita nak buat sangkar burung. Sangkar burung. Ya, biasa Baik. kita tengok burung terbang kan. Kita tengok burung dalam sangkar. Itu yang menariknya untuk Itulah Mahir dia. Didik TV. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama Abang Mohsin kejap lagi. Tapi sebelum itu, terima kasih kepada Cikgu Nazarul Liza Sama-sama. kerana sudi bersama-sama kita pada hari ini. Ya, sama-sama. Jaga diri baik-baik. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Didik TV KPM